Wabah. Dia alhamdulillah. Hujan ni lah no. Oh, hujan sikit. Tak apa. Kau hujan ni. Mungkin dia tu. Mungkin dia tempat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi pimpinan ISYG, Haji Rosli sekeluarga, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, warga kuliah duha di dataran ISYG yang istiqamah hadir pada hari Jumaat yang berhujan ini. Mudah-mudahan sebanyak-banyak titisan hujan mencurah menimpa bumi Langkawi kita pada hari ini. Berbanyak-banyak lagilah rahmat, kasih sayang, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala dicurahkan ke dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini akan jadi hari yang lebih baik daripada kemarin, dan esok hari yang lebih baik daripada hari ini, dan hari terbaik kita adalah hari kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mencapai keredaannya, dapat husnul khatimah, penutup dan penamat hidup kita dengan tamatan yang baik. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperolehi kurniaan itu. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, siapakah yang memiliki hati yang terbaik? Hati yang terbaik, tuan-tuan, sebenarnya adalah sekeping hati yang penuh dengan hikmah, dengan ilmu. Allah kata, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa-siapa yang Allah kurniakan kepadanya hikmah, ilmu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak. Hati yang terbaik adalah hati yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Hati inilah yang akan mencorakkan kehidupan seorang manusia, sehinggalah dia berjaya melayari hidupnya sebagai hamba Allah yang sebenar dan khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam
sebagai makhluk yang pertama, disebut sebagai Abul Bashar, bapa kepada manusia. Pada ketika Allah sudah siap menjadikan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam ditiupkan roh. Pada awalnya malaikat diilhamkan oleh Allah untuk tidak bersujud, kerana Allah juga yang ilhamkan kepada malaikat untuk bagi tahu akan hakikat manusia ini umumnya. Ataj'alu fiha, ya Allah ya Tuhan, kata malaikat, apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu man yufsidu fiha, mereka yang akan memusnahkan bumi, wa yasfikud dima, dan mereka itu akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ni semua, yakni para malaikat, bertasbih kepadamu, menyucikanmu, memuji-mujimu. Tapi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tegaskan kepada malaikat, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Apa Allah buat? Allah ajak kepada Nabi Adam ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi Adam itu nama-nama kesemuanya. Meja, kursi, langit, bumi, laut, sungai, semua. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah bentangkan benda-benda itu semua kepada malaikat. Kemudian Allah perintah supaya mereka bagi tahu, ambiuni bi asma'i haula. Bagi tahu, kalau kamu betul hak kamu kata tu, nah, kamu habaq kat aku apa dia nama-nama ni semua. Yang Allah dah ajak nama-nama tu kepada Nabi Adam. Lalu malaikat pun surrender. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu melainkan apa yang engkau ajak kepada kami. Lalu malaikat pun kesimpulannya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kecuali iblis yang enggan dan takabur. Nabi Adam alaihi salam telah menjadi makhluk yang diangkat sebagai khalifah Allah dengan dipasang kepadanya ilmu, menjadikan Nabi Adam itu kemudiannya berpengetahuan, berilmu. Apa yang Nabi Adam ada tidak ada pada malaikat. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Iblis bukan tak tahu bahawa itu adalah perintah Allah. Dia bukan tak tahu bahawa dia wajib taat kepada perintah Allah, tetapi dia enggan, aba, wastakbar, dan dia takabur. Wa kana minal kafirin, dia daripada orang-orang yang engkar. Tuan-tuan, kita dah sebut hati yang paling baik itu hati yang berada di kemuncak kebaikan, itu adalah hati yang penuh kepadanya pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah, hati yang berilmu. Sebab tu Nabi dalam hadis yang sahih menegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak bagi kepadanya kebaikan, Allah nak kurnia kepadanya kebajikan, Allah akan bagi dia faham dengan agamanya. Dia ada ilmu. Hidup kita bila disuluh oleh ilmu, bertuah. Hidup kita dipimpin oleh ilmu, bahagia. Kita akan tahu memilih di antara kaca dan permata dengan ilmu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi orang yang berada di dalam medan ilmu,
dia mencari-cari ilmu adalah orang-orang yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya, orang yang Allah nak bagi kebajikan kepadanya. Jadi orang yang tidak cinta kepada ilmu, orang yang tak suka dengan majlis ilmu, orang yang tidak mendengar ilmu, orang yang tidak berilmu adalah orang yang Allah tak nak bagi kebaikan kepadanya. Itu mafhum mukhalafah. Nabi kata siapa-siapa yang Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi dia faham agama. Nak faham agama kena mengaji. Kita pergi masjid waktu subuh, ada kuliah subuh. Kita pergi masjid waktu maghrib, ada kuliah maghrib. Waktu duha macam ni, ada tempat pengajian menawarkan ilmu. Betul ya? Walaupun di tempat kita ni tiap-tiap kali saya mai, perempuan lah yang paling ramai. Sebenarnya di banyak tempat kalau kuliah duha ni perempuan paling ramai. Kita pun ada kuliah duha di kediaman resmi Menteri Besar pada setiap hari Sabtu, pun perempuan juga yang paling ramai. Jadi saya nak habang kat orang perempuan sebab pada waktu maghrib laki-laki paling ramai, perempuan tak ramai. Sebab mungkin komitmen di rumah kan, di rumah ada anak-anak, di rumah nak masak makan sebagainya. Tetapi saya nak sebutkan bahawa kalau ikut fatwa daripada Dr. Syekh Yusuful Qaradawi, asal-asal dulu perempuan ni dia tidak sunat semayang di masjid, dia di rumah. Terbaik dia semayang di rumah. Di rumah pun bukan di ruang tamu, dalam bilik dia tu. Tetapi kata Syekh Yusuful Qaradawi dalam fatwa dia, orang perempuan sunat dia pergi semayang di masjid apabila di masjid itu ada kuliah ilmu. Nampak? Ada kuliah ilmu. Jadi bila dengar ada kuliah ilmu, pergi masjid. Padahal memang kalau orang perempuan minta kat suami dia pun nak pergi semayang, Nabi kata pada suami tu jangan larang. Sebab dia nak pergi semayang, nak pergi beribadat asalkan tidak ada fitnah. Ya, dia pergi dengan adab dia. Nak pergi semayang di masjid, tidak berwangi-wangian, tidak bermakeup-makeupan, tak ada. Dia pergi semayang dalam aman dari fitnah. Tetapi Syekh Yusuful Qaradawi kata lagi dituntut apabila seorang itu perempuan pergi ke masjid yang ada di sana kuliah agama. Maknanya kita pergi semayang maghrib, yang di masjid tu dibuat kuliah, itu lebih aula, lebih dituntut. Katalah masjid A tak ada kuliah, masjid B ada kuliah. Siapa pergi semayang di masjid B kuliah maghrib ada lebih banyak pahala daripada dia pergi semayang di masjid A yang tidak ada kuliah. Nampak tak tuan? Tuhan nak bagi kebaikan dunia akhirat tuan. Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia menempuh, dia merempuh, dia bersusah payah berjalan naik kereta ke, bawa motor ke, dari rumah dia pi ke tempat mengaji, pi tempat ilmu dicurahkan untuk memperolehi ilmu pengetahuan, Allah akan permudahkan baginya jalan dari jalan menuju ke syurga. Jadi kita semua mudah-mudahan akan selalu dapat kemudahan untuk pergi ke syurga sebab kita selalu cinta dengan majlis ilmu dan cuba hadir dalam tiap majlis ilmu. Akhirat sediakan kepada kita apa? Keampunan, keredaan, surga. Ni semua akan jumpa di akhirat. Dunia kesannya sahaja. Kita ada dosa tak? Ada dosa. Siapa hadir dalam majlis ilmu, Allah ampun dosa. Nampak ke? Tak nampak. Tetapi kesannya ada? Ada. Apa dia? Hidupnya tenang, jiwanya lapang, hatinya riang, bahagia je. Nampak? Pasal apa? Itu kesan. Kesan Allah bagi keampunan, kesan Allah bagi keredaan. Kalau dalam dunia orang ada ilmu, dia tahu apa dia buat.
Betul dan salah dia tahu. Yang ni betul, yang ni salah. Dia tahu bahawa ini kaca, ini permata. Betapa ramainya orang yang jahil, terpedaya dengan kejahilannya, tertipu dengan kejahilannya. Sebab tu jahil ni musuh, tuan-tuan ya. Kata Imam Syafi'i kata dalam sebuah syairnya, kata Imam Syafi'i, man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan, siapa-siapa yang tidak pernah rasa pahitnya belajar. Nak belajar ni susah lah maksudnya, no? Kita nak mai dari rumah, kita nak menempuh hujan panas. Kalau anak-anak kita di sekolah, kita nampak sangat anak cucu kita macam mana berjuang nak dapat ilmu, nak pergi sekolah. Bukan sehari dua mengaji, payah. Kan? Kata Imam Syafi'i, man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan, siapa yang tak pernah rasa pahitnya belajar, dia tak pernah rasa susahnya nak pergi belajar, susahnya nak cari ilmu, tajarra'a zullul jahli tula hayati, kalau dia tu tak pernah fikir nak cari ilmu, hidup dalam kejahilan, maka Imam Syafi'i kata maka orang itu akan meneguk hinanya kebodohan di sepanjang hidupnya. Bodoh sepanjang hidup. Pasal apa? Pasal tak cari ilmu. Wa man fatahu ta'allumu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, siapa-siapa yang tidak menuntut ilmu masa mudanya, sampai ketua lah, muda tak mengaji, tua pun tak mengaji, fakabbir alaihi arba'an liwafatih, maka takbir 4 kali, mati dah orang ni. Imam Syafi'i kata mati dah. Badan dia hidup tapi hati dia mati sebab tak ada ilmu. Hidup kita dengan ilmu, tuan-tuan, suluhan hidup kita ni dengan ilmu. Ilmu itulah yang menambah iman. Ilmu yang benar diamalkan, iman kita bertambah dengan ketaatan. Nak taat lagu mana pada Tuhan kalau jahil lagi, bodoh, menguasai kehidupan? Betul tak? Nak mayang, nak beribadat, bukan boleh tiru-tiru, maklum, kena mengaji. Kena mengaji. Kalau tidak, kita akan jumpa macam-macam besi ibadat, no? Macam-macam jenis ibadat. Lagu mana dia pakai tiru lah. Tuan-tuan, jadi bersusah payahlah kita mengaji untuk memiliki ilmu, kerana ilmu itu suluh kehidupan. Manusia buta mata dia tu dipanggil orang buta. Tapi ada orang buta lebih celik daripada orang yang celik matanya, kerana hatinya celik. Manusia yang hatinya celik sebenarnya dicelikkan oleh ilmu. Dicelikkan oleh ilmu. Sebab tu kita minta rahmat Allah. Kita, tuan-tuan, mudah-mudahan dengan ilmu kita akan dibimbing dalam hidup. Hiduplah dengan berilmu, no? Bila kita bercakap dengan ilmu, bila kita berniaga dengan ilmu, bila kita bertani dengan ilmu, bila kita berkeluarga dengan ilmu. Nampak tak? Dalam semua keadaan kita dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia, dia kena ada ilmu. Siapa nak akhirat, dia kena ada ilmu. Siapa nak dunia dan akhirat pun dia kena ada ilmu. Nak dunia pun kena ada ilmu. Nak pergi ke laut, kena ada ilmu laut. Nak buat bendang, kena ada ilmu bendang. Nak masak, kena ada ilmu masak. Tak boleh belasah gitu je. Dia kata Allah kan payah nak masak.
mai aku nak masak. Dia ambil beras bulan belanga, dia goreng. Dia kata aku nak masak nasi goreng. Jadi tak nasi goreng tuan-tuan? Jadi beras goreng. Betul tak? Pasal dia tak ada ilmu. Allah, dia kata pi ke laut kan payah, kita duduk di darat masuk dalam laut pi ke laut dah tu. Pilah ke laut. Dia kata janji ada perahu, pilah ke laut. Dia kata kalau nak pi ke laut hang tunggu waktu hitam di depan, dia kata. Jadi waktu tu kita pi. Elok tuan-tuan. Maka ribut dia. Pasal apa? Hitam tu ribut. Tak boleh, kena ada ilmu. Ada ayak mati, ada yang kena tahu ayak besar, kena tahu ayak pasang, ayak surut umpamanya. Begitulah hidup kita. Dalam dunia pun kena ada ilmu, apalagi dalam beribadat kepada Allah. Tuan, kata Imam Ahmad rahimahullah, dia kata an-nasu muhtajuna ilal ilmi qabla al-khubzi wal ma' lianna al-ilma muhtajuna ilaihi al-insanu fi kulli sa'atin wal khubza wal ma'a fil yawmi marrah aw marratain. Kata Imam Ahmad, dia kata manusia ini sangat-sangat memerlukan ilmu, lebih daripada dia memerlukan roti dan ayam. Sana dia tak ada nasi kan, angkara Arab kan, roti lah. Dia kata kita manusia ni berhajat kepada ilmu lebih daripada kita perlu berhajat kepada roti dan ayam. Kerana apa? Kerana ilmu diperlukan oleh manusia itu pada setiap ketika, sedangkan roti dan ayam hanya diperlukan oleh manusia sekali atau dua kali sehari. Macam tu. Bila tak ada ilmu habis, hidup kita akan pasti tertipu. Kita ada musuh yang tak nampak, kita ada musuh yang nampak. Musuh tak nampak lagi bahaya. Kerana kekalahan kita sebenarnya bila kita kalah dengan musuh di dalam sebelum kita tewas dengan musuh di luar. Okey? Kita ada iblis yang Allah bagi upaya dekat dia dengan kuncu-kuncunya syaitan dan nafsu amarah dalam batang tubuh kita sendiri. Iblis lari ikut dalam batang tubuh kita. Syaitan main 0 point dalam perut kita, dalam hati kita. Nafsu amarah sangat taat kepada iblis syaitan, yang mereka itu selalu duduk usaha untuk jahanamkan kita. Anak-anak dulunya baik, bagus, tiba-tiba menjadi besar dan dewasa, hatinya menjadi keras, melukakan hati ibu bapa kerana telah diperdaya oleh iblis dan syaitan dan nafsu amarah yang bermaharajalela. Anak-anak ini kemudian menjadi dewasa dalam keadaan dia buat zalim hatta kepada diri dia sendiri, zalim pada orang keliling dia, zalim kepada mak bapak dia. Bila dia lagi besar, dia zalim lagi besar. Bila dia ada kuasa, dia zalim dengan kuasa dia. Pasal apa? Pasal di sini dia sudah tewas. Nampak tak? Dia di akhir zaman manusia ni, dia tu manusia akhir zaman. Hidup dalam keadaan apa tuan-tuan? Hidup dalam keadaan mengutamakan dunia lebih daripada akhirat. Manusia di akhir zaman, mereka itu lebih cinta dunia dari cinta akhirat. Manusia akhir zaman lebih alim dunia dari alim akhirat. Nampak tak? Nampak tak? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tetapi kebanyakan manusia itu mereka tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Mereka tak kenal Tuhan, mereka tak kenal Nabi, mereka tak cinta Allah, mereka tak cinta Nabi, mereka tak kenal diri mereka sendiri. Mereka diperdaya oleh iblis, mereka ditipu oleh syaitan, mereka ditipu oleh nafsu amarah, mereka ditipu oleh dunia yang penuh dengan tipu daya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya
mereka itu sangat pakar, mereka itu sangat alim dengan perkara zahir dunia, wahum anil akhirati hum ghafilun. Tentang akhirat mereka alpa, mereka lalai. Nampak tak? Jadilah apa yang kita tengok hari ni, manusia tak pernah cukup dengan apa yang dia ada. Dia ikut hati dia semau-maunya. Orang tua kata ikut hati kan mati. Ikut nafsu, lesu dia kata. Bukan lesu lagi dah. Ya. Akhirnya dia hilang pertimbangan diri. Cerita minggu lepas, ada seorang isteri berkelahi dengan laki dia. Tuan-tuan, dulu berkelahi biasa-biasa. Lah ni berkelahinya dahsyat sekali. No? Kalau takat dia pukul bini tu, banyak kes pukul bini. Bini pun ada kes pukul laki. Nah, dia umur dah 73 tahun, rumah duk kata pi, kubur duk kata mai, ni lama sangat dah. Pasal apa? 63 tahun Nabi wafat, dia dah 73. Isteri dia umur 68. Dulu kerja sama-sama dalam satu jabatan kerajaan. Nah, abang apa? Orang pandai lah ni, penjawat awam kan. Sama-sama kerja di satu jabatan kerajaan, boleh jadi mereka falling in love kan. Dia mengorak bini dia dulu masa mula-mula kerja sekali, lepas itu menikah. Bini umur 68, dia umur 73, 5 tahun punya beza. Dia sepatutnya jauh lebih matang, bijak dalam memimpin rumah tangga. Saya tengok rumah cantik, rumah papan yang sudah di renovation, cantik, ada air condition 2 biji. Tentu dalam tu dia dingin sekali kan, nak tidur macam dalam hotel, sejuk. Tapi tuan-tuan, sepatutnya bila kita makin tua tu kan makin sayang, betul tak? Kita tak sanggup tengok suami kita susah, sakit. Kita sepatutnya menghabiskan hari-hari di hujung usia bersama. Anak-anak dah besar panjang, mereka duduk dengan anak-anak mereka, cucu-cucu kita. Tinggallah kita dua orang, betul tak? Pi masjid, semayang, pi merkit, beli ikan, betul tak? Pilah berjalan, tumpang boleh pi Mekah, buat umrah, sebagainya lagi. Tuan-tuan, dia berkelahi dengan bini dia pasal bini dia tak mau bagi duit kat dia. Duit apa? Duit tu duit tanah. Tanah tu mungkin telah dijual, dapatlah duit. Sebenarnya apa hukum kita minta duit bini kita? Kalau bini kita bagi, harus, tak ada masalah. Tapi kalau kita ambil tanpa kebenaran bini kita, haram. Ambil juga haram jadah, haram ziyadah. Apa punya laki? Harta bini kita, kita bukan boleh ambil. Dia berhak untuk mengurus harta dia sendiri. Bini dia jual tanah kot, duit tanah tu laki nak. Allahu Akbar. Kalau bini bagi dapat pahala tak? Dapat pahala. Laki bagi pun dapat pahala, bini bagi pun dapat pahala. Tapi tak wajib bini bagi. Dia nak duit, dia kata hang bagi duit kat aku. Bini tak mau bagi. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia pergi ambil senapang tembak bini dia. Di mana letaknya akal? Dia ikut siapa? Dia ikut nafsu amarah. Dia ikut apa? Dia ikut setan, dia ikut iblis. Iblis lah yang akan menumbuhkan adawah, permusuhan, kebencian, akhirnya pembunuhan. Dia tembak bini dia jatuh terkulai. Lepas itu dia nak buat apa? Lepas itu dia fikir dia pula akan kena Seksyen 302, sabit kesalahan membunuh dengan niat gantung sampai mati. Dia keluar pergi belakang dapur tu di luar rumah, dia duduk atas satu kursi, bang, dia tembak.
Dia tembak diri dia sendiri, tuan-tuan. Dia mati lebih dulu daripada bini dia. Dia mati on the spot. Lala tu juga dia meninggal dunia kerana membunuh dirinya. Yang jiran dengar bunyi letupan 2 kali daripada senapang tu. Maka jiran pun lari pergi ke rumah tu. Tengok-tengok isteri yang malang ini masih lagi sedang. Bini ni minta tolong, jiran bawa pergi hospital. Jadi sebelum isteri ni menghembuskan nafasnya, dia bagi tahu dia berkelahi dengan laki dia sebab harta, sebab tanah. Sebab tanah. Nampak? Ikut siapa tu? Ikut setan, ikut iblis. Ikut nafsu amarah. Yang duduk jadi macam-macam hari ni tu pasal apa? Pasal ikut nafsu amarah. Tertipu dengan iblis, tertipu dengan syaitan. Kadang-kadang bukan dia tak tahu salah, tapi dia buat. Manusia ini, tuan-tuan, bila dia ambil ringan dosa, maka itu petaka, itu bencana. Sebab dosa itu akan bertambah. Hati akan dibalut, lapisan akan bertambah dan bertambah. Akhirnya hatinya hitam, akhirnya hatinya gelap, akhirnya hatinya keras, akhirnya hatinya mati. Akhirnya macam lang Imam Syafi'i kata, fakabirhu arba'an limautihi. Dia kata, hang takbir 4 kali ya, mati dah dia ni. Pasal apa? Hidupnya tidak disuluh oleh ilmu. Yang kata takut untuk apa dia? Hari ni bertambahnya orang yang berpengetahuan, tapi mereka tidak beramal dengan ilmu yang mereka ketahui. Tentu perasan tak, baru ni hari Selasa saya di Kedah FM, saya bercakap tentang pendedahan 11 aplikasi dalam dunia maya, medsos, media sosial yang sedang dikuasai oleh anak-anak muda kita. Kita tak tahu. Boleh dimuat turun 11 aplikasi untuk kegunaan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transseksual, khususnya gay. Mereka boleh berada di dalam satu dunia di mana mempertemukan kumpulan yang sama jenis. Nampak tak, tuan? Kita tak sedang. Satu budak universiti, dia kata dia sejak tahun 2014 dia telah ditemukan dengan aplikasi itu, diperkenalkan oleh seorang kawan satu universiti dengan dia. Dia pun download, muat turun. Sejak tu dia kenal dunia gay dan dia mula melakukan hubungan seks luar tabi'i. Kita bayangkan 2014 tu 77% menurut Majlis AIDS Malaysia hari ni yang mengidap HIV, tuan-tuan, adalah kumpulan anak muda berusia awal 20-an sehingga 39 tahun. 77%. Maknanya mereka ni kalau mungkin awal 20-an belum nikah, 25 dah kahwin, 26, 27, 28 sedang pulun dapat anak ni, tuan-tuan, 35, 39, 77%. Dan ada seorang pakar perubatan mengesahkan ramai daripada yang sedang kena HIV ni adalah budak-budak universiti. Apa benda ni, tuan-tuan? Apa benda ni? Nak abang kata budak-budak yang mengaji di universiti sudah tidak selamat daripada bencana yang dahsyat ini, daripada petaka yang begitu berbahaya kepada keturunan. Sedang tak, tuan-tuan, bahawa hari ini HIV juga menghinggapi orang-orang yang tidak berdosa. Siapa dia? Isteri-isteri, wanita-wanita yang bersuamikan satu lelaki daripada jenis biseksual. Apa makna biseksual? Lesbian makna perempuan dengan perempuan, no? Gay makna jantan dengan jantan. Biseksual ni maksud dia seorang laki-laki mempunyai isteri, tetapi dalam waktu dia ada isteri yang dia gauli, dia tidur sekali, kadang dapat anak, dia tetap akan jumpa dengan kekasih gelapnya
daripada lelaki juga pada setiap minggu ataupun pada waktu tertentu untuk melampiaskan nafsu songsangnya. Kementerian Kesihatan tuan-tuan telah pun mengesahkan dulu yang kena HIV tuan-tuan akibat daripada perkongsian jarum. Nampak? Bila perkongsian jarum sama-sama penagih lagu tu, depa kena. Tapi lah dah lah ni akibat daripada seks songsang, dia panggil seks songsang. Dia panggil seks tidak selamat. Seks tidak selamat ni maksudnya apa? Depa melakukan hubungan sesama jenis tanpa menggunakan kondom. Sebab tu Majlis AIDS Malaysia dia kata di antara usaha depa ialah mengedarkan kondom percuma. Ni pun bangang juga. Hari tu di Kota Stark, port tempat budak-budak gay ni duk jumpa, no, pihak pejabat kesihatan daerah pi bubuk, amalkan seks selamat, gunakan kondom. Kita petikai Haji Kholi, depa buang. Takkan kita nak selamatkan anak muda kita, kita suruh depa pakai kondom. Depa tetap melakukan dosa besar. Mereka tetap terkutuk dan dilaknat. Kita kena larang, kita kena tegak. Apa punca dia ni tuan-tuan? Punca dia adalah jahil, tidak kenal Allah dan tidak kenal hukum hakamnya. Makna mereka itu cerdik dunia, buta agama. Cerdik dunia, buta akhirat. Tuan-tuan, sebab tu saya rasa sangat sedih apabila membaca kenyataan-kenyataan daripada bapa hari ini yang mereka itu nak supaya pendidikan Islam dibawa ke sebelah petang atau diajak di rumah ataupun diajak di sekolah agama rakyat sahaja. Tak perlu lagi dah sebelah pagi ni. Bayangkan, anak kita pergi sekolah rendah, tak ada dah pendidikan Islam. Pasal apa? Bagi ibu bapa muda zaman ni sebahagian kata pendidikan Islam ini tidak penting. Bala apa lagi kita nak jumpa? Bala apa lagi kita nak jumpa? Dia kira seminggu dia kata sampai 5 jam. Sampai 5 jam. Tang tulah pendidikan Jawi ada. Situlah pendidikan bahasa Arab dok datang tu. Itu dia kata itu pendidikan Islam. Kita menganak kita tu mengaji fardu ain, bukannya habis pun. Dia nak mengaji teori, dia nak mengaji praktikal, macam mana dia nak semayang, dia nak mengaji Quran, dia nak baca Quran dengan betul. Di sekolah, tiba-tiba dia kata tak payah, yang ni ajak di rumah. Awak dia nak ajak anak dia di rumah. Tak ada pasal tuan-tuan. Tuan-tuan pergi carilah berlambak dah. Mak pak yang anaknya buta Quran sampai menikah, anak dia tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Berapa orang ibu bapa mengajak anak dia malam-malam Quran? Berapa orang? Mai abang, mai baca Quran kat abah. Mai baca Quran kat mama, mai. Berapa orang? Mujuklah dah sekolah kafar. Kelas Al-Quran fardu ain. Tu pun bukan semua hantar pun. No. Kalau nak ikut orang dulu lagi susah pada kita. Tapi kesusahan generasi dulu tidak pernah menyebabkan mereka tidak menghantar anak-anak mereka pergi mengaji Quran, walaupun tak ada lampu, tak ada jalan tat macam lah ni. Kita hari ni susah pasal apa? Pasal COVID-19, tapi makan sehari masih lagi 3-4 kali. Betul tak betul? Kedai makan penuh berapa tu juga. No? Tapi kita kata kita susah sehingga tak ada nak tengok tanggungjawab kita pada anak-anak cucu kita. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ada seorang budak muda, dia melakukan hubungan seks songsang. Dia kata dia sudah disahkan HIV pada umur 21 tahun. Dah kena HIV. Sebab tu tuan-tuan kena ambil ingat anak-anak kita kalau duduk asrama, hati-hati.
Sebab itu Islam dia atur, kita tak boleh tidur laki-laki perempuan satu selimut, tak boleh, kecuali suami isteri. Orang lain tak boleh, dua beradik pun tak boleh. Tak boleh tidur satu selimut. Walaupun kadang terpaksa berkongsi katil. Laki-laki perempuan asingkan tempat tidur. Jangan sekalikan. Zamanlah dahsyat tuan-tuan. No? Bila mereka duduk di asrama, maka bermulalah apa yang banyak berlaku hari ini. Mereka duduk di situ, mereka kemudian memulakan aktiviti salah itu, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, akhirnya bawa sampai ke universiti. Tak termasuk lagi yang masuk universiti kemudian dia jumpa dengan aplikasi-aplikasi tadi. Ada satu pegawai masjid, dia jumpa saya, dia mengadu pasal anak dia. Dia kata, apa salah saya? Anak saya belajar di sekolah di antara yang terbaik di Malaysia. Anak dia cerdik. Sampai anak saya periksa dapat bagus, kerajaan buat keluar 200,000 lebih JPA, hantar dia pergi luar negara. Saya hantar anak saya laki-laki, dia balik menjadi perempuan. Bayangkan je, hantar laki-laki balik perempuan, rambut panjang, pakai macam perempuan. Apa salah saya, dia tanya. Dia terpaksa merayu kat JPA supaya anaknya tidak disambung di universiti itu lagi, tamatkan dalam negeri. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal rupa-rupanya anak dia turun di luar negara tu, yang sambutnya adalah kumpulan yang sejenis dengan dia. Jenis lembut, satu macam, nak jadi feminin. Lepas itu dia membentuk diri dia dalam hari-hari yang dilalui. Sehari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, dia akhirnya berubah jadi macam mereka. Sebab itu tuan-tuan, environment dia panggil al-bi'ah tu'athir. Persekitaran kita akan mempengaruhi. Kalau tuan-tuan hidup dalam sekitaran yang baik, jadi baik. Kita suka pergi masjid, bawa anak pergi masjid, malam-malam baca Quran, lepas subuh baca Quran, maka bukan sahaja environment itu membentuk, rahmat, berkat akan mencurah dalam keluarga seperti itu. Tapi kalau kita biar anak kita dalam environment tak sihat, anak kita akan jadi seperti itu. Tak sihat di sini maksudnya social life dia rosak. Berkawan dengan orang yang salah, berada di tempat yang salah, buat benda yang salah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kena pesan, kena habaq, kena ingatkan anak-anak kita supaya mereka tidak berada di tempat yang salah dan tiba-tiba melakukan perbuatan yang salah. Budak ni 21 tahun umur dia dah disah HIV. Hari ni umur dia 29 tahun. Dia kata dia masih lagi dapat merahsiakan diri dia daripada pengetahuan mak bapak dia. Yalah, budak 21, dia disah HIV, dia belajar, dia keluar, dia bekerja, dia sembunyikan diri dia. Dia pesakit HIV. Tuan-tuan bayangkan pesakit HIV ni, orang profesional pun kena penyakit HIV. Orang tu sedang bekerja tinggi di hospital, HIV. Pasal apa? Nafsu songsang. Ada satu ibu teriak kat saya, tadi ni bapa, ni ibu. Pasal apa? Pasal anak muda dia. Lah ni anak-anak mengaji universiti tuan-tuan. Saya pergi hospital, anak saya bersalin, dapat cucu, saya dapat datuk lah, Datuk Tok Wan. Saya pergi tengok-tengok, lama tak pergi hospital pasal Covid kan. Boleh-boleh pergi tengok-tengok, muda-mudanya. Dulu hak jadi pengawal tu makcik-makcik kan, bahagian dah jadi nenek kan, umur 50 jadi pengawal keselamatan. Ni tengok, muda budak ni, mungkin dalam 25, 26, lagu tu aja. Saya kata, okey kah kerja datang ni? Dia kata okey lah. Dapat gaji minimum, dapat 1,500, tapi tak ada cuti lah. Boleh dapat banyak mana, campak overtime, bolehlah 2,000. Alhamdulillah. Saya pun tanya dia, ngaji
Setakat mana hari tu? Saya mengaji setakat ijazah saja. Nampak cara jawab? Saya mengaji setakat ijazah saja. Ijazah ni maknanya level pertama tu dah lepas lah. Kebanyakan orang anak-anak kita ijazah tu je lah. Tapi jadi pengawal keselamatan. Jadi saya kata kat dia, yang penting halal. Salah. Anak dia ni mengaji tinggi, apply kerja, dapat kerja di Sabah, Sarawak. Kerja dengan siapa? Kerja menjadi driver seorang berasal dari Semenanjung, tapi menjawat jawatan pegawai di sana. Jadi dia kerja di driver, dia bawa kawan tu pergi hantar pejabat, balik driver. Tetapi dia boleh duduk dengan kawan tu. Dalam offer kerja, duduk dengan majikan sebab mudah nak bawa majikan pergi. Tuan-tuan, majikan dia ni cuti-cuti balik mai di rumah. Jadi dia tengok macam anak-anak dia juga, majikan pun muda lagi. Jadi dia pun layan. Kawan tu pun anggap dia macam mak juga. Jadi rapatlah keluarga tu. Jadi duduk tidur sekali. Jadi dia kata, mana saya nak sangka, sebab dia laki-laki, anak saya pun laki-laki, tentulah tidur sekali. Tapi saya heran, pasal dia selalu bagi hadiah kat anak saya, bawa anak saya pergi Korea. Saya pelik, anak saya dah berhenti, saya suruh berhenti dah kerja di sana, main balik di rumah, tapi majikan dia duk main lagi, kemudian duk bagi hadiah lagi. Sampai satu hari saya masuk simpan dalam bilik anak saya, tiba-tiba saya jumpa kondom. Tuan bayangkan, baru tahu bahawa selama ni anak dia tu menjadi tempat melepaskan hawa nafsu majikan dia. Na'udzubillah, kita minta simpang kan. Tapi nak cerita bahawa hang mengaji sampai universiti pun masih lagi tak dapat nak kawal diri. Tak dapat nak kawal. Kawan yang dia kata dia duduk di universiti, dia daftar, download, muat turun aplikasi G tu, dia kata bila dia masuk dalam tu baru dia sedar rupanya ramai kawan-kawan satu universiti dengan dia dalam grup tu, dan kawan-kawan daripada universiti lain. Allahu Akbar. Maknanya kita akan terancam, Islam akan terancam, sebab orang ni ditipu oleh nafsu, orang yang diperdaya dalam hidupnya oleh iblis dan syaitan. Orang ni adalah orang yang akan memilih untuk hidupnya bebas daripada cengkaman hukum. Nampak? Esok kalau dia main nak minta anak dara kita tengok dia ni mengaji tang mana? Oh, dia kata dia mengaji universiti, dia ni duduk kerja tang sekian-sekian ni. Okey. Jangan tuan-tuan, jangan tengok selapis, jangan tengok dua lapis, kena tengok berlapis-lapis. Kena tengok, kena siasat, kena selidik. Pasal apa? Takut hak mai bukan menantu, hak mai adalah hantu. Tuan-tuan, Allahu Akbar kabira. Pasal apa jadi lagu ni? Sebab hidup tidak disuluh oleh ilmu yang benar dari Allah, ilmu Quran dan Sunnah. Tadi kita kata apa? Hati yang paling baik adalah hati yang penuh di dalamnya ilmu dari Quran dan Sunnah. Mana ilmu agama? Makna ilmu agama itu asas supaya kita dapat menguasai dunia dengan ilmu agama, mengurus dunia dengan agama kita. Makna dunia hidup keluarga kita diurus dengan agama, dunia hidup anak-anak cucu kita diurus dengan agama, dunia perniagaan kita diurus oleh agama, dunia pertanian kita diurus oleh agama, dunia pengurusan kita diurus oleh agama, baru selamat. Kalau satu orang dia hidup, dia tak mau dicengkam oleh agama, makna dia nak bebas daripada hukum agama. Kalau nak bebas daripada hukum agama, jadi apa? Sesat barat hidup kita. Sesat barat hidup kita. Saya ingat lagi satu perempuan di satu negeri, bukan kes di Kedah tuan-tuan, tapi heboh juga satu masa dulu dalam akhbar. Akhirnya dia tak tahan, dia report kepada pihak berkuasa,
dan akhirnya tindakan mahkamah diambil kepada suami ni tuan-tuan. Suami dia bukan takat pakai depan dan belakang. Haram tuan-tuan. Belakang tu haram selama-lamanya. Tapi dia paksa bini dia, dia bagi depan, dia kalih ke belakang, dan apabila dia puas, dia kencing atas muka isteri dia. Apa dia manusia ni? Tuan-tuan, kencing atas muka isteri dia. Isteri dia dah tak tahan, akhirnya report dan tindakan diambil. Baru-baru ini juga dibincangkan pasal kes yang meningkatnya sumbang mahram, tuan-tuan ya. Kes haruan makan anak bertambah. Kes rogol, anak sendiri rogol. Baru ni berapa ratus tahun orang tu kena campur semua lah. Tapi akhirnya dia macam adat kata mati dalam penjara lah bapak tu ya, sebab 2 orang anaknya dirogol dan seks luar tabi'i. Dia telah memusnahkan masa depan 2 darah dagingnya sendiri. Dan bila kita baca baru ni ada kes suami ugut isteri, ugut bini dia, kalau hang tak mau aku cerai hang, kalau hang tak mau aku cerai hang, aku nak zina dengan anak dia. Berzina dengan anak. Ibu tu mengaku anak dia sendiri, anak tiri suami dia, dia pegang kaki, laki dia tarik seluar, lepas tu laki dia rogol anak tiri, anak darah daging dia sendiri. Okey, yang dikena yang baru-baru ni tu bukan takat dia dituduh rogol, bahkan kes berasingan ugutan bunuh. Dia kata kalau hang ni aku akan bunuh hang dengan anak-anak hang. Maknanya iman sedang tercabut dengan jumlah yang membabitkan, bilangan yang besar dalam dada-dada umat Islam. Ini adalah satu bencana dan petaka yang sangat besar. Hilang duit tak apa lagi tuan-tuan, hilang iman habis kita. Hilang duit boleh cari lain tuan-tuan, hilang iman, buta hati kita. Buta hati kita, jahanamlah kita. Kita akan memusnahkan diri kita sendiri. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu selamatkan diri kita dan anak cucu kita daripada bencana yang besar, petaka yang dahsyat ini, iaitu buta dengan agama sendiri. Kerana buta dengan agama, hidup kita teraba-raba. Kerana buta dengan agama, kita diperdaya oleh syaitan, ditipu oleh iblis nafsu. Akhirnya kita akan ligan apa yang tak pernah kita dapat. Apa dia tuan-tuan? Orang yang ligan dunia macam ibarat orang yang ligan bayang-bayang. Pernah tak kita dapat bayang-bayang? Kita ikat satu uncang duit duduk depan ni, lepas itu kita ligan dia. Dapat tak? Kita tak akan dapat. Pasal apa? Dia duduk depan, tak pernah akan dapat. Macam kita minum air laut, tak pernah hilang dahaganya. Macam itulah manusia, tak pernah akan rasa tua. Tak pernah, walaupun dia sudah tua, ditipu oleh setan, iblis dan nafsu. Tak pernah tua. Tu. Sebab tu kita bila layan nafsu, kita tak akan rasa tua. Siapa kita rasa tua? Pasal kita tak layan nafsu. Kita tahu bila kita bangkit subuh, kita akan berzikir, ingat pada Allah, ingat pada mati. Itu solat. Lepas itu kita baca Quran, kita basahkan lidah kita dengan Quran. Lepas itu kita tasbih, kita tahmid, kita takbir, kita selawat, kita istighfar. Semua tu pasal apa? Pasal kita ingat tempat mana kita nak pergi. Orang punya kita tak ambil, orang punya kita tak akan ambil. Tapi hari ni pasal apa berlaku kezaliman, pasal apa berlaku penipuan, pasal apa berlaku pengkhianatan, pasal apa berlaku salah guna kuasa, pasal apa berlaku rasuah yang dahsyat. Pasal manusia tu dah tak peduli lagi kepada halal dan haram. Manusia tak peduli lagi pada dosa dan pahala. Manusia tak peduli lagi seolah-olahnya pada syurga dan neraka. Kita kata beriman dengan hari akhirat, tapi apa kita buat seolah-olah kita tak beriman pun dengan hari akhirat. Tuan-tuan, ada satu lelaki
Dia kata, saya ni masa bertunang, saya dah pinjam duit 14,000 bagi dekat dia. Bila dia cerita lagu tu kat saya rasa dia ni perasan kena dah. Bertunang bagi dah 15,000, pinjam duit, nama dia, dia bayar, bagi kat tunang dia. Bila dia menikah, hutang pula 30,000, bagi pula. Tuan-tuan, laki suami ni cerita, bila dia suruh bini dia semayang, kena berkelahi dulu. Dia kata, bila dia kahwin dengan saya, tanggungjawab saya suruh dia semayang, berkelahi. Dia kata bukan takat berkelahi, dia pukul saya. Dia pukul saya. Bila dia pukul saya kali yang kedua, saya dah tak boleh tahan. Saya tak pukul dia, dia perempuan. Saya tahan. Kali kedua dia pukul saya, dia tendang telung saya. Oh dia. Jadi saya kata kat dia, saya nak pergi hantar dia elok-elok, saya ambil daripada mak pak dia. Jadi saya nak ikut peraturan. Saya nak pergi bercerai ikut peraturan. Saya tak mau cerai dia di luar mahkamah. Dia marah kat saya. Dia kata dia nak keluar pergi buat maksiat. Nampak tak? Maknanya 15,000 pun laki dia tu bayar, 30,000 laki tu bayar. Pasal laki tu yang pinjam atas nama dia, duit bagi kat bini. Akhirnya bila dah dapat madu, sepah pun dibuang. Dulu kalau kata madu sepah dibuang ni selalunya perempuan lah yang kemudian jadi mangsa. Tapi lah laki pun ada jadi mangsa, nak abang kat malu Jadi saya nak abang apa, tak kira laki perempuan, beringatlah, jangan cepat-cepat buat keputusan. Timbang, tengok, tilik, perhati, tanya abang, supaya yang datang dalam keluarga kita adalah benar-benar seorang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, kesimpulannya tuan-tuan, anak-anak cucu kita kena berilmu dengan terasnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Antara petaka hari ini, sekolah kita pagi pun ada guru pendidikan Islam, pagi pun ada guru dia panggil JQAF, Jawi Al-Quran, fardu ain pagi. Ada guru nama dia GPI, guru pendidikan Islam, petang ada guru kafar. Tetapi kenapa anak-anak kita tak apa boleh agama? Saya nak tanya. Pasal tak betul hitang ni. Kenapa betul hitang ni? Apa dia? Agama nombor 1. Matematik tanya tak? Tanya, mai mengapai kali-kali? Dia mengapai 2 ke 1, 2 ke 4. Kita tanya ada rukun iman. Kita tanya ada rukun Islam. Kita dengar tak dia baca Fatihah? Kita dengar tak dia baca tahiyat akhir? Kita dengar tak dia baca qunut? Kita tengok tak dia dalam agama? Kita hantar mereka ni pergi kelas tuition ni. Ada kita ambil berat agama anak-anak cucu kita. Jadi ambil berat kepada agama itu adalah merupakan satu perkara yang hilang dalam kehidupan ramai orang kita hari ini. Dia tak ambil berat agama anak cucu dia. Akhirnya kita juga akan menerima akibat daripada kecuaian dan kelalaian daripada apa yang kita usahakan sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita baru sahaja menyambut Hari Malaysia. Kita baru saja menyambut hujung bulan dulu merdeka. Kita bersyukur kerana negara kita merdeka, bebas, dapat mentadbir, mengurus dengan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Tapi kalaulah kita tidak merdeka lahir dan batin kita seperti yang ditunjuk agama, selamanya kita akan terus terjajah dengan tipu daya iblis, syaitan, nafsu amarah dan juga dunia yang penuh dengan tipu daya. Tulis 4 musuh kita itu
selamanya kita akan hadapi, selamanya kita akan memastikan perjuangan diteruskan menentang musuh yang namanya iblis, syaitan, nafsu amarah, dan juga dunia yang penuh tipu daya, dengan keluar daripada kejahilan menjadi orang berilmu yang hidup bersuluhkan pengetahuan, sehingga dengannya kita kenal halal dan haram, kita kenal dan cinta Allah, kita kenal Nabi dan cinta Nabi. Mudah-mudahan kita hidup bahagia bersama anak isteri dan keluarga, anak cucu kita, dengan sama-sama beramal dengan Islam, menjunjung Islam, menjaga Islam, mempertahankan Islam, dan mati sebagai seorang Islam. Setakat tu insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat dan sedikit sebanyak memberi motivasi dan kekuatan semangat untuk kita sama-sama buat yang terlebih baik hari demi hari dalam hidup kita. Saya ingin buat pengumuman sikit. Baru ni kita dah hantar bantuan dan kita masih lagi berharap bantuan daripada sokongan umat Islam di Malaysia untuk membantu adik-beradik kita di Pakistan, tuan-tuan. Hari itu Pakistan tenggelam 1/3 daripada negara Pakistan. Ada 500,000 rumah habis, tuan-tuan. Banyak jalan raya yang putus, banyak juga empangan yang pecah, bangunan besar pun ada yang runtuh, ramai yang mati, dan mereka sedang menanti bantuan kita. Siapa yang nak bantu boleh bagi kepada Yayasan Amal Malaysia Kedah. Tuan-tuan boleh bagi duit tunai, saya masukkan. Kalau tuan-tuan nak masukkan sendiri boleh juga, tetapi bukan akaun Al-Quran. Akaun Al-Quran itu yang 60682 Bank Islam. Yang ni adalah akaun Finbank. Akaun Bank Muamalat. Nanti saya akan hantar kepada yang hantar dekat saya. Nanya tolong WhatsApp saya, tulis nak infak Pakistan. Nanti saya akan hantar nombor akaun daripada Bank Yayasan Amal, dan kemudian tuan-tuan masukkan duit, kemudian hantar slip bank kepada saya, tulis infak Pakistan. Nombor telefon saya 013 488 488 1967 013 488 1967. No, insya-Allah. Kan? Kita sama-sama meneruskan amalan infak, khususnya pada hari Jumaat, sedekah yang antara yang afdal pada hari Jumaat. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat kurniaan Allah yang Allah janji pada kita dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.